Okay, so bab 2 untuk asas nombor. So kita nak tengok sikit apakah kandungan untuk asas nombor, apakah yang disebut berkenaan dengan asas nombor. Okay, cikgu zoom sikit. Okay, so asas... Oh, cikgu lupa nak tutup cikgu punya telegram agak mengganggu. Okay, kita tutup dahulu. Okay, so asas nombor kita... Asas nombor kita asas yang akan kamu pelajari. Okay, asas nombor untuk kamu yang akan kamu pelajari bermula daripada asas 2 sehingga asas 10. Okay, untuk silibus kamu lah asas 2 sehingga asas 10. Sedangkan mungkin mereka-mereka yang tahun lepas dan tahun-tahun sebelum, mereka hanya belajar asas 2, asas 5, asas 8 dan juga asas 10. So untuk silibus kamu akan mempelajari keseluruhan asas nombor. Kecuali asas 1 lah, sebab asas 1 memang tidak pernah disebut. Okay, sebab nombor dia. Okay, so asas 2 sehingga asas 10. Okay, kita nak tengok asas nombor ni macam mana kita nak tengok nombor-nombor di dalam ataupun pengenalan kepada asas nombor. Okay, so asas nombor ini terdiri daripada pelbagai asas nombor. Okay, 0 sehingga 9. Okay, yang ni kamu bacalah sendiri. Okay, cuma cikgu nak tekankan berkenaan dengan angka di dalam. So kalau kamu tengok asas 2, asas 2 seharusnya dia ada 2 nombor di dalam yang mana nombor dia adalah 0 dan juga 1. Okay, so asas 2 dia tidak akan memiliki nombor 2. Okay, sama juga macam asas 3, dia tidak akan memiliki nombor 3. Okay, sebaliknya dia ada 3 nombor di dalam, tetapi nombor 3 itu tidak seharusnya muncul sebagai asas nombor 3 lah. Okay, tidak akan muncul sebagai nombor bagi asas 3. Okay, dan asas nombor kamu memang bermula dengan 0, berakhir dengan sifar. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, asas 10, nombornya bermula daripada 0, 1 sehinggalah 9. So ada 10 digit ataupun 10 angka dekat sini. So itulah asas nombor. Okay, boleh ke? Boleh. Okay, so ini adalah pengenalan. Okay, so yang pertama, okay, kita nak tengok untuk bab asas nombor ni. Okay, tajuk kamu hanya ada setakat 2.1 sahaja. Okay, so ada setakat 2.1 asas nombor. Okay, so asas nombor kamu, cara penulisan Cara penulisan asas nombor. Okay, kamu boleh nampak pengenalan untuk asas nombor ni. Kalau asas 2, so dia ada nombor 2 kecil dekat bawah. So kalau asas 3, so nombor kecil dekat bawah. Inilah yang kita sebut sebagai nombor asas. Okay, ataupun asas dia. So nombor dia, nombor yang kat depan ni lah, nombor yang besar ni. Cuma yang kecil ini adalah asas nombor. Okay, cuma cikgu nak katakan bahawa sebelum-sebelum ini asas 10 tidak pernah ditulis. Nombor 10 kecil dekat tepi dia. Tapi kamu tahulah sekiranya ada nombor macam ni, contoh 2 macam ni. So 2 ini adalah dalam asas 10. Dia macam tu. Manalah tahu tiba-tiba dalam exam kamu nanti dia bagi nombor 69, tapi kamu tak tahu dia asas berapa. So kamu tahulah bahawa asas 10 kalau dia bagi cukup sekadar nombor 69, so itu sebenarnya di dalam asas 10. Okay, sebaliknya untuk asas-asas yang lain dia akan nyatakanlah nilai-nilai nombor-nombor kecil dia dekat tepi. Okay, dan kalau kamu tengok dengan baik, asas 2 dia hanya ada nombor 0 dan juga nombor 1. So kamu boleh tengoklah dalam asas 2 dia tiada nombor 2 dekat dalam ni. Sebaliknya nombor 2 tu asas di tepi lah. Okay, tidak pernah berlaku lagi setakat ni cikgu jumpa contoh macam asas 5, nombornya adalah 45, asas 5. Tidak pernah berlaku. Melainkan dia ditulis sebagai 44, asas 5 ada. Okay, kerana asas 5 tidak seharusnya ada nombor 5 di dalam. Okay, sebaliknya nombor 5 itu akan ada kecil di tepi di luar dia. Okay, so cara bacaan dia macam itulah. So cara bacaan kalau macam nombor kamu 32,
Okey, 32 asas 5, ada orang baca sebagai 32 asas 5, ada orang baca sebagai 32 asas 5, tak apa. Mana-mana pun sama sahaja. Okey. So habis untuk pengenalan, okey kita nak tengok apakah yang ada untuk asas nombor ni, apakah yang kamu kena mahir. Okey, yang pertama untuk asas nombor, kita akan tengok kepada nilai tempat. Okey, ni ada. Ini adalah nilai tempat. Okey, so ni nilai tempat. Kamu ada dua perkara iaitu nilai tempat dan juga nilai digit. Okey, nilai digit bergaris. So ada dua beza dekat situ di antara nilai tempat dan juga nilai digit bergaris. Okey, cikgu ambil contoh Contoh kamu boleh tengok di muka surat 35 bagi ada buku teks, bukan 35, 36. Okey, bagi ada buku teks bersama-sama dengan kamu. Kalau tidak, cukup sekadar tengok cikgu punya contoh. Okey, soalan kamu. Kamu dah tengok ini adalah nombor 6231 asas 8. Okey. So dia kata dia suruh kamu nyatakan nilai tempat. Okey, yang pertama kita nak tengok nilai tempat dahulu. Okey, so nilai tempat. So kalau kamu tengok nombor kamu ini adalah nombor ribu. So kamu ada 4 angka di atas. Okey. So nilai tempat kita akan tulis daripada sebelah kanan dahulu. Okey, dengan ditulis sebagai nombor asas terlebih dahulu. So kalau kamu tengok dekat sini asas kamu adalah asas 8. Okey, so tak faham boleh tanya terus tak ada masalah. Mungkin nak type di ruangan chat pun boleh. So ini adalah soalan asas 8. So kita akan tulis asas 8 di semua pembawah dia, okey, di nilai tempatnya dengan kuasa yang paling kanan adalah kuasa sifar ataupun kuasa kosong. Okey, so kalau kamu tengok dekat sini, 1 ini adalah 8 kuasa kosong. Mana datang 8? Sebab soalan kamu asas 8. Okey, so nombor 1 ini sebenarnya nilai tempat dia adalah 8 kuasa kosong. Okey, 3 ini, so 3 ini sebenarnya dia adalah 8 kuasa 1. So nombor 2 ini adalah 8 kuasa 2. So 6 adalah 8 kuasa 3 dan sekiranya ada angka lagi di hadapan 6 ni, contoh cikgu letak nombor 7. So kalaulah ada nombor 7 dekat sini, di bawahnya adalah 8 kuasa 4 dan seterusnya lah. Okey, cuma cikgu takut kamu silap. Kamu nak letak kuasa itu start dengan kuasa 1. Sepatutnya di paling kanan dia akan bermula dengan kuasa sifar. Okey, dia akan bermula dengan kuasa sifar. Okey, dan asas nombornya adalah bergantung kepada asas soalan lah. Okey, so 8 ini sebab asasnya 8. Okey, so kalau kamu tengok contoh yang berikutnya ni. Okey, 11101 asas 2. Okey, bila dia minta nilai tempat, so kamu boleh nampak lah. Kita akan susun nombor dia dan setiap di bawah satu angka itu, kita akan letak nombor 2. Okey, kenapa nombor 2? Sebab asasnya asas 2. Okey, dan kita akan bermula dengan 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, sehinggalah 2 kuasa 5. Okey, so itu adalah nilai tempat. So apabila soalan kamu melibatkan nilai tempat, so kamu kena buat macam ni lah lebih kurang. Okey, nilai tempat kamu, inilah jawapan untuk nilai tempat yang bawah ni. Kalau di sini soalan kamu asas 5, so 5 lah di bawah. So 5 kuasa kosong, 5 kuasa 1, dia macam tu. Okey, so itu adalah berkenaan dengan nilai tempat. Kita akan teruskan dengan penukaran asas. Okey, penukaran asas kamu ini yang agak tough. Okey, agak kata kena perlukan kemahiran. Okey, penukaran asas nombor. Okey, sebab kamu dah belajar asas 2 sehingga asas 10. Okey, so penukaran asas itu contoh soalan. Okey, kita tengok contoh soalan So melibatkan penukaran asas, sebenarnya inilah orang kata idea dia. Okey, untuk bab ni sebenarnya di sinilah kamu punya hala tuju. Okey, iaitu penukaran asas. So bagaimana anda menukar nombor dalam suatu asas tertentu kepada asas 10 dan seterusnya kepada asas yang lain. Contoh soalan, okey, kamu boleh lihat sendiri di muka surat. Contoh 6 muka surat
42. Okey. So muka surat 42. Cikgu zoomkan sikit. Okey, so asas nombor kamu dekat sini. Contoh soalan, dia suruh kamu tukarkan. Okey, penukaran asas macam mana nak cam, dia suruh kamu tukarkan lah. Okey, tukar 253 ataupun 253 asas 6 kepada asas 9. Okey, so soalan kamu asalnya dalam asas 6, dia suruh kamu tukar kepada asas 9. So apa-apa asas yang dia bagi kena lalu asas 10 terlebih dahulu. Apa maksud cikgu? Contoh soalan kamu ni asas 6. Okey, so dekat sini bermaksud asas 6. So asas 6 sebelum dia boleh terus kepada asas 9, dia kena tukar asas 10 dahulu. So asas 6 perlu ditukar kepada asas 10. So asas 10 baru kita tukar kepada asas 9. Okey, itu memang langkah dia. Kamu tak boleh nak lompat terus daripada asas 6 kepada asas 9 terus. Dia tak boleh. Dia nak tak nak kena lalu asas 10 sebagai perantara. Okey, perlu, wajib. Okey, kalau tidak kamu salah dari segi jawapan nanti. Okey, so kalau kamu tengok sebenarnya asas 6 nak ditukar kepada asas 10 dahulu. Operasinya sebenarnya dekat sini operasi darab. Okey. So asas 10 nak ditukar kepada asas yang lain ataupun dalam kes kamu ni daripada asas 10 nak kepada asas 9. So ini adalah operasi bahagilah dekat sini. So ini darab, so ini bahagi. Okey, kita nak tengok operasi darab dahulu. Apa-apa hal asas 6 nak ditukar kepada asas 10 dahulu. Okey, so kalau kamu tengok berkenaan dengan idea dekat sini, seolah-olah macam kita nak mencari nilai tempat. Memang pun. Nilai tempat kamu tu sebenarnya proses darab. Okey, nilai digit bergaris kamu pun proses darab juga. Okey, so inilah proses darab sebenarnya. Okey, asas 6, so nombor kamu 253. So ada dekat sini 253. Cuma dia terbalikkan je, nilai tempat kamu diletak dekat atas. Okey, sebenarnya 3 kamu ini, dia adalah 6 berkuasa kosong. Okey, so nilai 5 kamu ini adalah 6 berkuasa 1. Okey, so nilai 2 kamu ini ianya adalah 6 berkuasa 2. Okey, so kalau kamu tengok dekat sini, cikgu dah kata di antara nilai tempat dan juga nombor asas ini adalah operasi darab sebenarnya. Okey, cuma untuk kali ni kamu nak tukar kepada asas 10, kamu kena buat operasi darab untuk setiap satu ni. 6 kuasa 2 darab 2, kemudian 6 kuasa 1 darab 5, dan 6 kuasa kosong darab 3 ataupun terbalik pun tak ada masalah. Okey, dalam ni dia tulis 2 darab 6 kuasa 2, sama sahaja. Okey, so 5 darab 6 kuasa 1, 3 darab 6 kuasa kosong. Okey, cuma kamu kena buat lebihan kerja, kamu dah darab, kamu kena tambah. Okey, tambah di antara setiap darab itu. Barulah kamu totalkan atau jumlahkannya, dia akan dapat nilai 105. Okey, so asalnya nombor kamu 253 asas 6 ini ditukar kepada asas 10. So dekat sini, so operasinya adalah darab. Okey, so ini adalah operasi darab. So rupa-rupanya dalam asas 10 dia adalah 105. Okey. So kamu kena tengok betul-betul cara untuk menukarkan asas 6 kepada asas 10 dengan menggunakan kaedah darab. So ini adalah cara dia lah. Okey. So boleh sendiri kamu tengok di muka surat 42 tu. Okey, untuk darab sebenarnya mudah. Okey, pada cikgu untuk darab sepanjang cikgu ajar dah 9-10 tahun ni, operasi darab ni sebenarnya mudah. Yang agak susah adalah operasi bahagi dekat sini yang melibatkan asas 10 nak ditukar kepada asas yang lain. Okey, operasi bahagi. So ini adalah operasi bahagi. Okey. So kamu dah ada 105 sebagai jawapan untuk asas 6 tadi yang telah ditukar kepada asas 10. So nilai dia adalah 105. So operasi bahagi kamu dah jadi macam ni. Okey.
So 105 ni adalah jawapan dekat sinilah, nombor tengah. Cikgu kenal sebagai nombor tengah. Okey, so target kamu untuk ditukar kepada asas 9. Okey, so kita letaklah pembahagi 9 di luar. Okey, kita nak tengok dengan lebih detail.